Okey. Saya Mustafa Alung, pengurusi bagi Jalan Keluar Kelantan lah. Dan pada hari ini kami memanggil pihak media bagi menyampaikan satu pernyataan media berhubung dengan bantahan orang asli berkenaan dengan isu pembinaan pangan hidroelektrik negeri di Gongsang Kelantan lah. Jadi untuk makluman umum, isu pembinaan ini telah pun kami mula dengari pada 2016 selepas Kelantan dilanda satu banjir besar. Dan pada itu kami dapat makluman bahawa Kerajaan Kelantan dengan kerjasama TNB dan Kerajaan Persekutuan telah meluluskan satu projek pangan hidroelektrik di Sungai Negeri Gongsang. Okey, jadi dari Polres Kelantan yang lebih dikenali sebagai JEKOP mewakili suara lebih daripada 3,000 orang asli di 17 wilayah yang ada di Hulu Kelantan lah, yang mana ada dua keadaan yang akan berlaku. Mereka yang akan dipindahkan dan mereka di mana kawasan wilayah tanah mereka yang akan terjejas lah. Jadi kami telah berjaya mengumpul lebih dari 3,000 tanda tangan. Ada juga yang telah memberi sokongan di Kampung Pulat dan juga Kampung Tuhoi lah. Dan sekarang bersama saya kita punya wakil dari Pos Pasik, Kuala Uyas, Tuhoi, Pulat, Jias, wilayah dekat lah, Angkek, Simpur, Bihai, Blatin, Balar. Jadi tujuan kami adalah untuk menyampaikan bantahan kami lah. Dan sebenarnya kami tidak bersetuju sebuah perkebun asli akan terjejas secara langsung, iaitu Pos Tuhoi, Pos Pulat, Kuala Uyas dan Kuala Bering. Yang mana dua dari kampung ini tidak dilibatkan langsung dalam EIA. Kuala Uyas merupakan satu kampung yang berada di betul-betul di pinggir Sungai Negeri, yang mana mereka akan mendapat kesan langsung lah. Begitu juga dengan Kampung Kuala Bering. Kampung Kuala Bering di situ terdapat gua-gua batu, yang mana di dalam gua batu itu ada lukisan-lukisan yang telah dilukis oleh nenek moyang kami lah. Itu tempat dia. Jadi kami percaya pembinaan pangan ini akan menyebabkan kerosakan kepada ekosistem dalam kita lah. Cara hidup, sejarah, adat dan budaya kami lah sebagai orang asli dan orang asal di Malaysia. Jadi secara ringkasnya, pangan ini akan menenggelamkan sebahagian wilayah tanah adat seperti Kuala Uyas, Pos Pasik, wilayah Pasik, wilayah Simpur, wilayah Gop, wilayah Bihai, Depak dan Angkek. Jadi mereka yang tidak terpaksa berpindah, tetapi sebahagian wilayah tanah adat akan tenggelam lah. Seperti mana yang kita maklum, tanah yang akan tenggelam ini juga akan menyebabkan wilayah Simpur terjejas, yang mana pada ketika ini Simpur telah membawakan kes mereka ke mahkamah lah. Jadi salah satu mungkin tindakan yang akan kami ambil adalah untuk mendapatkan jangsi bagi Pos Simpur lah, bagi melambatkan proses pembinaan pangan ini nanti. Okay, proyek ini juga akan menenggelamkan beberapa kawasan penting, terutamanya kawasan gua-gua batu pemujaan masyarakat orang asli Menri di Kuala Lah, dan juga akan menenggelamkan satu kawasan yang sangat terkenal lah, iaitu Gua Cha, yang mana dalam dialek asalnya, tempatannya kita panggil Gua Chos lah. Gua Cha merupakan satu tapak kawasan arkeologi, dan sekiranya pangan ini dibinakan, bukti-bukti pendudukan awal manusia di pinggir Sungai Negeri Kelantan akan hilang lah. Jadi kita akan kehilangan akses kepada sejarah nenek moyang kita lah. Okey, ketujuh, proyek ini juga akan menyebabkan orang Pos Simpur terpaksa menempuh perjalanan yang lebih jauh lah, kerana jalan sedia ada terpaksa dilencongkan dari Pos Simpur ke Pos Bihai sebelum mereka boleh pergi ke pos boleh sampai ke Kuala Betis. Jadi pembinaan ini tidak hanya memberi impak yang baik, tapi juga memberikan impak yang buruk. Sedangkan di dalam laporan IAEA, pihak pakar runding
yang telah dijalankan oleh UKM tidak menyatakan apa impak-impak buruk yang akan kami alami lah. Tapi apa yang kami tahu, apabila kawasan ini tenggelam, maka orang pos Ipoh tidak lagi punya akses jalan yang lebih dekat lah. Sebaliknya mereka terpaksa pergi ke pos Bihai, dan pos Bihai ke sini pun makan masa 3 jam. Jadi kalau pos Ipoh perlu melalui jalan ke pos Bihai, jika sekarang mereka hanya menempuh perjalanan 3 jam, di masa akan datang selepas pembinaan pangan ni mereka akan terpaksa menempuh perjalanan selama 4 ke 5 jam lah. Okey, kita percaya juga pembinaan ini akan menyebabkan beberapa pencemaran lah, utamanya udara, air, bunyi dan getaran lah ketika sewaktu pembinaan pangan nanti. Dan kesembilan, kebanyakan walaupun tidak semualah, kebanyakan pembinaan pangan ini yang melibatkan kawasan-kawasan komuniti orang asli secara sejarah aja tidak pernah memihak kepada orang asli lah. Kalau kita tengok kes-kes di Lanai, di Perak, orang asli hanya mendapat kesan-kesan yang negatif. Macam di Grip, mereka terpaksa berhadapan dengan serangan gajah liar atas kebun-kebun kerana habitat gajah yang luas dulu telah ditenggelami oleh air empangan. Jadi itu akan menyebabkan kami terpaksa bersaing dengan hidupan liar lah untuk terus hidup. Jadi haiwan perosak seperti babi, beruang akan masuk ke kebun lah, dan ini akan menyebabkan kesukaran kepada kami lah. Okey, dan kehilangan sumber pencarian hutan pun kami akan alami juga. Jadi kalau kita lihat kepada kes pembinaan empangan bakun di Sarawak, Temenggong di Perak, empangan di Ulu Jelai dan cadangan di empangan Ulu Telung Pahang telah menunjukkan dengan jelas bahawa selepas pembinaan ini dijalankan, tidak ada pembelaan-pembelaan yang diberikan kepada komuniti yang terlibat lah. Jadi itu antara sebab kami menolak lah. Dan semua ini dilakukan tanpa rundingan ataupun proses rundingan yang tulus. Kami diberitahu apa yang baik. Kalau kami pindah, kami diberikan rumah, diberikan jalan, diberikan elektrik. Tetapi selepas itu kami akan kehilangan hak atau akses kepada tanah adat. Kami kehilangan hak kami sebagai orang asli, orang asal. Itu tidak diberitahu. Jadi untuk menjalankan rundingan, kamu perlu teruslah beritahu apa yang elok, apa yang tidak elok. Jadi kami sebagai manusia, walaupun kami orang asli, secara amnya memang tidak berpelajaran lah, tapi kami boleh membiasakan antara yang buruk dan yang baik lah. Jadi kalau betul projek yang kamu nak buat tu elok, saya rasa tak perlu takut untuk beritahu apa negatif dan positif jika projek itu dilakukan lah. Okey, jadi ketika penilaian impak alam sekitar air ini dikeluarkan, kami masyarakat orang asli langsung tidak diberitahu untuk menyemak lah apakah isi kandungan air tersebut. Saya cuma diberitahu oleh seorang rakan NGO alam sekitar ketika hari terakhir dokumen itu dibukakan kepada orang awam. Malangnya apabila saya cuba pergi ke pejabat tanah, pegawai yang ada di pejabat tanah menyatakan dokumen tersebut adalah dokumen rahsia dan saya tidak punya hak untuk mengakses dokumen tersebut lah. Itu apa yang berlaku lah. Jadi secara amnya kami merasakan hidroelektrik negeri ini tadi, empangan ini tadi adalah tidak relevan kerana keluasan yang begitu besar terpaksa ditenggelamkan hanya untuk mendapatkan input elektrik cuma 350 megawatt. 5,000 hektar tanah merupakan satu khazanah yang sangat luas lah. Jadi hutan adalah hak milik rakyat. Jadi kenapa kerajaan sebenarnya ingin musnahkan kawasan yang seluas itulah. Jadi pada kami empangan ni tadi tidak akan mampu menyelesaikan isu masalah banjir atau kemarau. Pada saya lah, pada kami, jika kerajaan betul-betul serius ingin menangani isu banjir dan kemarau ini, mereka hanya perlu menjaga hutan je. Itu merupakan cara yang terbaik lah. Kita tak perlu keluarkan 3, 4, 5 bilion untuk bina empangan. Sedangkan kita boleh jaga hutan yang Tuhan telah ciptakan. Jadi bila kita rosakkan, kita salahkan alam pula. Kita cakap, oh hujan terlalu kuat sebab tu banjir. Kita yang musnahkan, lepas tu kita salahkan takdir pula. Jadi itu ada satu tidak adil lah.
terutama bagi mereka yang arif dalam hal-hal agama lah. Okey, jadi tuntutan kami, kami memohon atau menuntut supaya pihak Kerajaan Persekutuan Negeri dan Tenaga Nasional membatalkan, sebab ada banyak option. Kalau betul umpangan itu terpaksa dibuat untuk selesaikan masalah banjir, mereka boleh buat umpangan yang lebih kecil. Jadi saya rasa itu option lah. Kita boleh buat tapungan dalam kawasan yang lebih kecil, dalam nisbah yang lebih kecil. Kenapa kita perlu musnahkan 5,000 hektar hutan? Kedua, kami juga memohon menuntut agar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri tidak meluluskan aktiviti pembalakan dan pelomongan di kawasan yang dicadangkan, terutamanya di kawasan hutan Gua Musang. Kerana ini akan menyebabkan penyumbang utama kepada krisis banjir dan kemarau di negeri Kelantan lah. Jadi tuntutan kami yang ketiga. Jadi kita minta supaya kerajaan menyediakan satu alternatif lain lah. Macam seperti saya katakan tadi, mungkin kerajaan boleh membinakan empangan yang lebih kecil berbanding membina satu empangan yang lebih besar lah di Hulu Kelantan. Okey. Keempat, kami memohon pihak Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Tenaga Nasional Berhad untuk memilih sumber tenaga lain yang lebih bersih dan hijau dan mampan untuk daripada mengorbankan hutan tadilah. Dan yang kelima, kami mohon supaya Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Timbal Tenaga Nasional Berhad dan pihak terbabit untuk menghormati hak-hak kami sebagai komuniti orang asli dan juga sebagai orang asal di Malaysia lah. Hak kami terhadap adat budaya, tanah, hutan dan kepercayaan kami tadi seperti mana yang telah dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan lah, dan Akta Orang Asli, seperti mana yang Kerajaan Malaysia telah persetujui di dalam United Nations Declaration on Indigenous People punya hak lah. Jadi kerajaan telah bersetuju untuk memastikan hak-hak orang asli terjaga. Jadi kenapa mereka bertindak sekarang ni berbeza daripada apa yang mereka telah persetujui lah. Jadi dengan ini juga kami telah mengumpulkan 3,000 lebih tanda tangan yang melibatkan 17 wilayah orang asli, dan di kesempatan ini juga saya ingin menyuruh lah dan memohon sokongan dan kerjasama semua pihak, okay? Terutamanya masyarakat awam, NGO, ahli politik, ahli akademik, konsultan, pejabat awam dan lain-lain untuk sama-sama membantu kami dalam kempen ini lah. Jadi kami Jaringan Korporasi Kelantan dengan ini selepas ini akan menyerahkan memorandum kepada pihak-pihak yang berkaitan lah. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengumumkan bahawa Jaringan Korporasi Kelantan akan memulakan kempen lah, iaitu satu kempen yang kami namakan sebagai kempen menyelamatkan Sungai Ninggiri lah, yang mana kami tidak mahu empangan dibinakan di sana. Jadi seluruh kata sekali lagi terima kasih kepada pihak wartawan yang sudi hadir dan pihak polis yang membuat tinjauan lah. Okay. Itu saja. Okey. Soalan tak ada? Ada nak bungkus dah? Gambar, ambil gambar. Gambar. Yang belakang tu angkat. 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 Double je nak atas. 1, 2. Betul tu kes ada. Okey, sudah. Sudah. Belum. Sudah. Pihak hit yang keti. Dia ada. Okey. Tip betul. Betul wilayah. Belum. Nak ikut saya nak tengok. Okey, yang lain Tuhoy, Malok Tuhoy. Tunjukkanlah peta tu. Peta. Nak. Kod peta tu. Ini. Dan ni.
Ini pilih Pak. Ini pilih. Angkat. Bihai. 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 Depan. Ahoy. Gub nak keluar dulu. Ada aja bu, cukup jauh. Ya cara nak nasi air lagi mau dia. Pasir. Sempur tu. Ayo. Sempur. Lalu aja tu. Ahoy. Ahoy. Oh, tahan mak pada uyah tu dia. Jarak ke tu, jarak ke. Terus apa? Terjatuh. Aku terjatuh. Ada hospital sini. Mungkin boleh jelaskan ni peta apa? Okey, peta-peta ni merupakan peta lakaran yang telah kami lekapkan di atas peta empangan lah. Yang mana dalam peta ni telah menunjukkan kawasan cadangan empangan, jalan utama, sungai, akses jalan, kawasan terjejas. Jadi kita boleh lihat dalam peta ni telah menunjukkan bahawa kawasan-kawasan terjejas yang sangat luas lah. Jadi ianya melibatkan kawasan Kuala Uyas, Pasir, Tohoi, Bihai, Angkit, Depak, Pulat. Jadi ada kawasan yang terjejas lah. Ada banyak kawasan yang terjejas. Jadi ini adalah peta lakaran yang telah kami lampirkan di atas ni lah. Tadi Mustafa cakap semenjak tahun 2017 empangan ni telah mula dicadangkan. Jadi pihak jaringan ada tak menghubungi agensi kerajaan ke apa? Okey, sebenarnya Kerja-kerja sebelum kami telah menghantar sebanyak 3 kali 3 memorandum kepada Suakam dan agensi yang terlibat lah. Tapi masih projek ni masih terus berjalan. Dan kami juga tidak akan berhenti lah, kerana pada kami hutan itu perlu diselamatkan lah, kerana hutan itu milik semua. Hutan itu menyediakan kita sumber oksigen, makanan, perlindungan. Jadi kenapa kita perlu musnahkan lah satu anugerah yang Tuhan telah berikan. Jadi kami masyarakat yang tinggal di pedalaman rasa terpanggil lah untuk membantah, kerana hutan itu adalah bagi kepentingan bersama. Jadi bukan bagi keuntungan pihak-pihak elit lah. Okey. Okey. Okey, wartawan ada pun soalan. Okey. Ada soalan tak ada? Okey. Kalau okey kita nak teater dan okey. Okey. Adik ya akhir. Ya adik akhir. Ya dok okey gitu. Okey. Dari Polres Kelantan membuat sosial media bagi menyampaikan bahawa kami akan mengadakan satu kempen membantah pangan Sungai Negeri. Dalam masa yang sama, kempen ini bertujuan untuk menyelamatkan Sungai Negeri. Okay, kami telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3,000 lebih orang asli yang membantah pangan ini tadi lah. Jadi tuntutan kami seperti mana yang telah kami nyatakan tadi adalah supaya kerajaan negeri, Persekutuan dan STNB membatalkan lah. Kerana pada kami tidak ada perluan yang mendesak lah, sehingga pembinaan pangan ini harus dijalankan segera lah. Sebab Sungai Negeri merupakan satu jati diri kepada kami lah. Kalau Sungai Negeri itu tenggelam, banyak sejarah-sejarah yang membuktikan pendudukan kami akan hilang. Jadi kami menuntut supaya pangan itu dihentikan. Dan selepas ini kami juga akan menghantar memorandum kepada pihak-pihak berkaitan lah. Selewat ada pada awal bulan 4 lah. Kerana niat kami hanya satulah, kami bukan nak ganggu siapa-siapa untuk
mencari makan lah. Tapi pada kami apa yang lebih penting adalah kita perlu samakan hutan lah. Kerana kalau kita lihat di Malaysia ni hutan semakin sedikit lah, dan 5,000 hektar kawasan hutan tu bukan kawasan yang kecil. Dan kami juga berharap agar masyarakat di luar, NGO, ahli akademik, ahli politik untuk bekerjasama lah dalam kempen kami nanti. 3,000 rancangan sangat ni. 3,000 tangan. Itu melibatkan Orang asli yang akan terjejas, yang dipindahkan, dan orang asli yang hidup di luar kawasan tapi tidak mahu Gua Cha itu musnah lah, sebab Gua Cha merupakan bukti sejarah di mana nenek moyang kami telah tinggal. Kampung yang terlibat. Okey, kampung yang terlibat kita ada Pos Pulat, kita ada Uyas, kita ada Pasik, kita ada Simpo, kita ada Gop, kita ada Kuala Bering, kita ada Tohoi, kita ada Depak, kita ada Angkek lah. Itu yang terjejas secara langsung lah. Yang tidak terjejas secara langsung Bihai, Gop, Blatim, Bala, Hau. Itu memang tidak terjejas, tapi mereka tidak mahu yang Gua Cha itu akan musnah. okey, terima kasih. Lagi. Ada okey lah. Nora. Nora awak. Mada, Nora. Ni boleh. Boleh. Sekejap lagi. Nora dulu. Okey. Ilu bicara. Ilu bicara. Matu bergambarnya. Boleh. Boleh sini sedih tak? Boleh. Kenakan nama. Mari mana? Au. Jadi. Boleh. Okey. Okey, nama penuh dengan Nama penuh saya Nora binti Kantin. Saya berasal dari kampung Angkek, RPS Kuala Betes. Umur saya 33 tahun. Ini ni kita membuat bantahan lah. Hari ini kita orang membuat bantahan mengenai ampangan Sungai Nenggiri. Mesti terkesan-kesan je yang kita tak mahu berlaku di kampung asli lah. Kami masyarakat orang asli tak nak berlaku pihak kerajaan membuat empangan Sungai Nenggiri secara besar-besaran di tanah wilayah masyarakat kami orang asli. Apabila mereka buat empangan Nenggiri, tanah wilayah adat kami akan pupus dan kehilangan. Sekiranya saya harap kepada pihak kerajaan harus membatalkan empangan Sungai Nenggiri di negeri Kelantan. Okey, terima kasih. Pakcik ni kampung dia bakal tenggelam ni. Saya pelik saja Kampung lah. mana? Cuba saya cabut gigi ni sakit tadi. Habis, lidah habis. Tak boleh makan. Okey. Ni kampung mana Pak Cik? Tohoi. Tohoi. Baik. Encik kadang-kadang nama penuh dulu. Ya. Nama penuh. Saya Ahod, anak lelaki Doga. Saya mewakili pos Tohoi lah. Umur apa Encik? Umur 69. Okey. Dia kampung tu antara yang bakal terjejas lah. Ya, bakal terjejas lah. Jadi macam mana? Saya mewakili Tohoi. Bagi kami memang pelik kata membantah empangan. Sebab tanah tu memang tanah warisan perang asli. Masa Perang Dunia Kedua dulu, 1942, tak boleh dijejaskan. Yang saya kata, empangan tu untuk elak banjir. Itu salah siapa? Bukan salah sungai, bukan salah hujan, salah kerajaan. Habis pokok-pokok ditebangnya sampai butak. Itu sebabnya banjir terus melanda ke bawah. Kalau kita tengok pada tahun 60-an dulu, 70-an, tak pernah yang banjir macam itu. Kerana dari manusia memusnahkan hutan, maka tengoklah macam sungai sana kan. Keruh jadinya. Jadi kita kena jaga alam sekitar kita. Biar bersih, udara pun sejuk,
angin pun harus. Bagi saya adalah saya fikir hutan ni adalah rambut bumi, rambut Tuhan ni bawah kita ni, rambut ni, pokok ni rambut. Jadi itu kita bantah hal-hal ampangan ni. Dah 3 negeri nak buat ampangan besar. Saya kata di Semenanjung ni negaranya kecil, bukannya besar. Habis besok manusia nak duduk mana? Kalau dah ramai. Jangan nampak orang asli kecil, besok dah beranak banyak. Jadi mana nak duduk? Tambah lagi Gocha sampai Pulat tu tanah warisan orang asli. Sejarah Perang Dunia Kedua sudah dulu. Jadi macam mana nak buat ampangan? Pada siapa? Ini kerajaan, dia duduk goyang dekat kerusi je. Tak pernah pergi tengok dalam. Tengok orang lain NGO pergi tengok apa jadi dalam hutan. Hutan tu adalah warisan kita juga. Bukan untuk orang asli. Semua warisan kita juga. Termasuklah India, Cina, Melayu. Kan? Jadi itu yang saya memang sebantah ampangan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini ambil tu kita dua tu. Kita Mustafa. Ada dah. Ini dah. Kita sudah media. Ha.